Bagi mengakhiri kelas kita pada hari ini, Ustaz nak kamu semua baca Padlet yang Ustaz telah buat, iaitu berkaitan subjek ataupun bab untuk kita belajar minggu hadapan. Oleh itu, sila baca dan ikut apa yang disuruh. Oleh itu, jom. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak murid Ustaz, cuba tengok Padlet yang Ustaz sediakan. Nampak permulaan Ustaz sediakan video. So, tengoklah video tu. Yang kedua, Ustaz bagi maksud pemimpin itu sendiri. Yang ketiga, ciri-ciri pemimpin ini ada berapa. Tengok, baca sambil berhibur. Seterusnya, tanggungjawab pemimpin. Nampak ada berapa Ustaz sediakan. Kamu kena faham semua tu. Dan baca dulu, tak apa. Sebelum, kalau tak faham nanti kita belajar dalam kelas. Seterusnya, ujian kefahaman ni nanti dulu ya. Akhir-akhir baru kita boleh main. Seterusnya, nampak? So, seterusnya, hikmah taat kepada pemimpin pun ada Ustaz sediakan. Kamu kena tengoklah apa yang kita nak belajar minggu depan ni. Dan last sekali, adab rakyat kepada pemimpin. Nampak? Macam-macam ada. So, nampak? Cantik tak cantik Ustaz buat? Ustaz buat semua untuk kamu dan kesan tidak taat kepada pemimpin. So, Ustaz harapkan kamu baca dahulu. Seterusnya, kamu fahamkan. Dan minggu depan baru Ustaz mengajar dan Ustaz fahamkan kepada semua. Kalau tak faham, tanya. Okey? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz yang Ustaz kasihi sekalian, hari ini kita akan belajar ataupun kita membincangkan tentang apa yang terdapat di dalam Padlet yang Ustaz bagi minggu lepas. Siapa ada baca? Sah. Ustaz suruh baca. So, hari ini kita akan belajar dan Ustaz nak tengok awak semua adakah ikut ataupun awak semua baca apa yang Ustaz suruh. Oleh itu, sebelum kita mulakan kelas, mari sama-sama kita bacaan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita lebih bersemangat untuk belajar apa yang dikatakan dengan kepimpinan. Anak-anak Ustaz yang anak Ustaz kasih sekalian, apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan ni? Adakah awak seorang pemimpin? Adakah awak ni seorang yang nak dipimpin? Ataukah adakah awak ni seorang yang sentiasa dipimpin dan memimpin tangan? So, dekat sini sebelum kita memulakan kita punya pembelajaran, mari sama-sama Ustaz nak tarik kamu semua dengan video yang Ustaz nak tayangkan ini. Sebelum tu, jom kita tengok video apa yang dikatakan dengan kepimpinan.
nampak video tadi menceritakan tentang haiwan ataupun semut itu sendiri, iaitu ada seorang pemimpin, iaitu ketua dalam satu kelompok kumpulan. Dekat situ awak-awak semua boleh belajar apakah pemimpin itu buat macam mana. Adakah anak-anak bawahan dia tak perlu dengar cakap pemimpin? Kalau tak dengar macam mana pula? Tapi kalau kita dengar cakap pemimpin, adakah hasil dia berjaya? So dekat sini marilah sama-sama ustaz nak kamu belajar tentang adab dengan pemimpin. Hari ini kita tak perlukan pensel, kita tak perlukan pen, kita tak perlukan marker dan kita tak perlukan whiteboard. Tapi ustaz akan mengajar kamu menggunakan teknologi yang ada pada masa kini, iaitu menggunakan slide. So, mari kita tengok slide yang pertama, iaitu tentang pendidikan Islam tingkatan 5, tajuk adab dengan pemimpin. Siapa pemimpin yang anda suka? Cuba bagi tahu ustaz. Siapakah pemimpin yang awak suka? Ustaz, saya suka Tan Sri Mayudin. Nampak? Kamu sendiri kenal pemimpin itu siapa? So dekat sini mari kita tahu lebih mendalam tentang pendidikan Islam, apakah yang dikatakan dengan pemimpin di dalam Islam ini. So, mari kita pergi ke slide yang kedua. Slide yang pertama, iaitu menceritakan tentang pengertian pemimpin ini. Apa yang dimaksudkan dengan pengertian pemimpin? Siapa yang nak baca? Silakan, ustaz mempersilakan. Untuk sesiapa yang nak baca tentang slide yang pertama. Silakan, Fuad. Pemimpin ialah orang yang diberi tanggungjawab memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi. Nampak? Awak sendiri telah tahu. Fuad, tahu tak tahu? Bila tahu, ustaz. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Fuad baca dengan betul dan bagus. Mari sama-sama kita baca sekali lagi, iaitu orang yang diberi tanggungjawab memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi. Dekat sini kita boleh nampak, adakah seorang pemimpin ini hanya mengarah-arahkan sahaja? Sebenarnya beza antara bos dengan pemimpin, iaitu leader. Beza anak-anak murid yang ustaz kasih sekalian, iaitu apa dia? Bos ni yang dia tahu hanya untuk arahkan, yang dia tahu yang penting siap benda tu. Tapi pemimpin yang bagus, iaitu pemimpin yang boleh berada dengan organisasi dia, bekerja sama-sama dan dia sentiasa berada dan menolak orang-orang bawahan dia untuk bekerja bersama-sama dengan dia. Itu yang dikatakan dengan pemimpin, iaitu orang yang diberi tanggungjawab memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi. Oleh itu, kenapa kita tidak menjadi seorang pemimpin? Pemimpin di dalam kelas ada, iaitu ketua kelas kita sendiri. Pemimpin di dalam sekolah, iaitu ketua pengawas. Dan pemimpin di sekolah ini, iaitu pengetua yang sepatutnya dan seharusnya mereka berada dan menjaga anak-anak buahan dia untuk sama-sama kita bekerjasama untuk menaikkan nama sekolah. Macam sebelum ni. Ustaz nak kaitkan dengan satu contoh berada dekat sekolah ni juga, iaitu sekumpulan ataupun pasukan olahraga sekolah ini, iaitu yang diketuai oleh Cikgu Syarul Nizam yang sentiasa berusaha dan berkorban setiap petang duk berlatih dengan anak-anak latihan dia. So akhirnya apa? Akhirnya kumpulan itu berjaya membawa nama sekolah pergi ke pesada negeri ataupun pesada daerah yang bawa nama sekolah untuk menang dan untuk sentiasa menjadi juara. Itulah yang dikatakan dengan pemimpin yang baik dan pemimpin Islam yang sentiasa menjaga anak buah dia dan mendengar apa masalah rakyat dia dan sentiasa memimpin rakyat-rakyat dia dan organisasi. Itulah yang dikatakan dengan pemimpin. So dekat sini kita dah tahu maksud pemimpin. Sekarang ni kita nak tengok slide yang kedua. Apakah dia? Ting. Suka ustaz ingatkan tentang ciri-ciri pemimpin di dalam Islam. Kadang ni kita tahu ciri-ciri, hanya ciri-ciri orang-orang yang sentiasa memimpin ini, adakah dia sentiasa mengarah. Kita tengok pemimpin ni macam best, dia arah-arahkan saja. Tapi itu bukan maksud ataupun ciri-ciri pemimpin. Mengarah bukan leader ataupun pemimpin. Tapi bila kita tengok ciri-ciri pemimpin di dalam Islam yang terdapat dalam buku teks kamu, mari sama-sama kita belajar. Jom, siapa yang nak baca? Azwani, sila Azwani. Baik Ustaz, ciri-ciri pemimpin di dalam Islam: yang pertama, beriman dan bertawakal. Kedua, beramal soleh. Ketiga, mempunyai ilmu pengetahuan. Empat, berakhlak mulia. Dan terakhir, adil kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa. Nampak?
Awak semua dah tahu kan tentang ciri-ciri pemimpin di dalam Islam ni. Ustaz ingatkan, Ustaz baca kembali yang Azwani baca. Yang pertama tadi adalah beriman dan bertawakal. Seorang pemimpin dalam Islam ni perlulah ditanamkan dalam hati iman dan tawakal dia ni kuat. Sebab apa? Sebab semua yang diarahkan itu adalah dipimpin dan perlu berserah kepada Allah. Kalau kita dah pimpin tapi kita tak berserah pada Allah, macam mana kita nak latih diri kita untuk bersemangat dan dipermudahkan segala urusan pembelajaran dan urusan kita punya organisasi. Yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh maksud kat sini adalah bila kita beramal, bila kita belajar, bila kita mengawal organisasi, kita perlulah sentiasa mengajak sahabat-sahabat lain untuk bersifat mahmudah. Bukannya pemimpin ini mengajak orang-orang lain untuk melakukan mazmumah. So kita perlulah belajar ataupun mengajak, seorang pemimpin perlu mengajak anak-anak buah dia untuk sentiasa beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, mempunyai ilmu pengetahuan. Kalau pemimpin tak mempunyai ilmu, macam mana nak pimpin anak-anak buahan dia? Kalau ketua pun dah hancur, anak buah dia tak semena-mena tak hancur. So boleh faham? Contoh dia, kalau kita berada di dalam kelas ni, kalau kita tak dengar cakap ketua, kalau kita malas nak dengar cakap ketua, akhirnya kelas kita macam mana? Compang, camping. So dekat situ. Yang ketiga pula, ayat ini berakhlak. Bukan yang ketiga, yang keempat, berakhlak mulia. Mestilah pemimpin ini berakhlak mulia. Takkanlah kita menjadi seorang pemimpin yang malas, yang tak nak menjaga rakyat-rakyat dia. Baik tak payah jadi pemimpin, baik jadi penyalak je kan. Bukan maksud Ustaz kat situ. Maksud Ustaz kat sini adalah bila kita menjadi seorang pemimpin, kita perlulah berakhlak mulia. Barulah anak-anak bawahan kita mendengar cakap. Ini kalau kita tak mulia dengan pemimpin, macam mana anak buah kita nak dengar? Dan yang terakhir sekali, adil kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa. Ingat, seorang pemimpin jangan sesekali fikir, jangan pilih kasih. Jangan. Kalau pilih kasih nanti habis punah harapan orang lain. Kalau kita asyik mendengar dia sahaja, kita dengar sahabat baik kita saja, mana sahabat-sahabat yang lain? So beringat-ingat seorang pemimpin. Ini merupakan ciri-ciri pemimpin di dalam Islam. Ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, beramal ataupun beriman dan bertawakal. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, mempunyai ilmu pengetahuan. Yang kelima, berakhlak mulia. Dan yang terakhir, adil kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa. Oleh itu, jom kita teruskan dengan slide seterusnya. Nana murid Ustaz yang Ustaz Kasli. Nampak slide yang keempat ini memberitahu tanggungjawab pemimpin. Tanggungjawab pemimpin ini bukan kita nampak macam mudah mengarah-arahkan saja, tapi sebenarnya tanggungjawab pemimpin ini ada banyak dan perlu kita kuasai. Dan ingat, bila kita jadi seorang pemimpin, kaki sebelah kita dah berada kat neraka. Dan nak menentukan kita masuk ke neraka ataupun kita melangkah keluar, iaitu kita melalui adil. Adakah kita bersikap adil seorang pemimpin? Dan yang pertama adalah tanggungjawab pemimpin, iaitu melaksanakan syariat Islam. Melaksanakan syariat Islam ini perlu dituntut dan dipimpin dan perlu dibawa oleh seorang pemimpin untuk memimpin rakyat-rakyat dia. Perlu melaksanakan syariat Islam. Kalau kita melanggar syariat Islam, Allah akan lagi menyukarkan kita untuk melaksanakan apa yang kita perlu tanggungjawab. Yang kedua, menjaga agama daripada tercemar. So kita perlu menjaga kita punya adab. Kalau pemimpin pun tak beradab, macam mana pemimpin-pemimpin lain ataupun rakyat-rakyat lain nak ikut walaupun pemimpin dah macam tu? So rakyat-rakyat dia macam tu. So perlulah menjaga agama daripada tercemar. Yang ketiga pula, berlaku adil kepada semua rakyat. Kenalah adil. Kalau tak adil, rakyat semua belah sini suka, belah sini tak suka. Tahu, bukan semua bila kita jadi seorang pemimpin, bukan semua orang suka. Kalau suka, semua orang suka itu adalah mustahil. Semestinya ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi kita perlulah berlaku adil. Antara tak suka ke suka ke, kita perlu berlaku adil. Mesti semua sama. Kalau tak, kita akan dipersoalkan nanti di akhirat kelak. Yang keempat, menyediakan kemudahan asas seperti jalan raya. Ini merupakan seorang pemimpin yang sentiasa menjaga keselamatan ataupun menyediakan kemudahan-kemudahan yang rakyat-rakyat dia perlukan. Mestilah itu tanggungjawab pemimpin. Yang kelima, menjaga keselamatan negara dari sebarang ancaman.
itulah tugas yang paling berat. Kadang ni kita tak tahu, orang tak suka kat kita, dia akan mengancam kita, dia akan merosakkan negara kita. Tapi kita perlu ingat dan bersedia seorang pemimpin perlulah menjaga keselamatan negara dengan anggota-anggota tentera dia. Yang keenam pula, menjaga kebajikan rakyat tanpa mengira bangsa. Menjaga kebajikan rakyat ni adalah satu tanggungjawab dan amanah yang perlu dibawa ataupun dipimpin oleh seorang pemimpin. Kalau kita tak pimpin dengan rakyat, macam mana kita nak bawa rakyat semua untuk mendengar cakap kita kalau kita tak menjaga kebajikan mereka? Dan yang ketujuh pula adalah membangunkan negara seiring dengan masa. Ini asyik-asyik orang semua dah sampai KLIA, kita masih dekat Unicel. Orang dah sampai ke Melbourne, kita masih dekat Malaysia. Perlulah seorang pemimpin itu membawa negara dia untuk bersama-sama berjalan seiring, barulah maju. InsyaAllah kalau kita sentiasa menjaga kita punya tanggungjawab pemimpin ini, perlulah kita menjaga keselamatan dan kebajikan. Boleh faham anak-anak murid ustaz yang ustaz kasihi? Nampak khusyuk je dengar ni. Boleh faham lah tu. Tak apa, kita sambung lagi dengan slide yang seterusnya. Bila kita dah tahu apa itu tugas pemimpin, tanggungjawab pemimpin, maksud pemimpin, tapi kalau rakyat kepada pemimpin, adab rakyat tak ada kepada pemimpin, susah juga. Rakyat juga perlu memainkan peranan kepada pemimpin. Bukan pemimpin sahaja yang perlu jaga hati dan perasaan rakyat. Rakyat perlu jaga hati dan perasaan pemimpin. Benar orang kata seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, dan 10 orang anak tidak, bukan semua boleh jaga seorang ibu. Nampak? Dekat sini kita boleh ambil pepatah ini dan membawa kepada adab rakyat kepada pemimpin. Seorang pemimpin boleh menjaga semua rakyat tidak mampu ataupun masih sama-sama untuk menjaga seorang pemimpin. Sebab apa? Bila kita yang pertama adab dengan pemimpin ni tak ada, susah untuk kita nak menjalankan tugas. Ini adab rakyat kepada pemimpin yang pertama di dalam buku teks, iaitu mentaati pemimpin. Perlulah taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin sendiri pun ataupun rakyat pun tak dengar cakap pemimpin, susahlah untuk sama-sama untuk membangunkan suatu tempat tu. So ini pemimpin nak buat ni, rakyat bangkang, tapi pemimpin ini nak meluahkan ataupun dia nak jadikan tempat itu yang terbaik. Tapi kalau rakyat tak suka, kita perlu berbincang dan bermusyawarah. Yang kedua pula adalah membantu pemimpin. Rakyat perlulah membantu pemimpin, bukan setiap kali pemimpin cakap bangkang, setiap kali pemimpin cakap bangkang. Habis sampai bila nak jadi? So dekat sini kita kena ingat. Yang ketiga, menyokong pemimpin. Perlulah menyokong pemimpin untuk menjadi satu yang lebih baik. Janganlah asyik-asyik kita membangkang. Kita perlu mendengar dan bermusyawarah antara satu sama lain. Barulah menjadi negara yang harmoni ataupun satu organisasi yang cemerlang. Dan yang keempat, menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Bukannya kita asyik-asyik media sosial, kita viral, kita buat macam tu. Anak-anak murid ustaz ni ada yang buat ke? Kalau ada buat, elakkan dan jauhkan. Kalau tak buat, lagi bagus dan mantap. Bukan semua yang kita buat ni ada orang suka, tapi kita buat ini untuk kebaikan, bukannya untuk siapa-siapa, untuk rakyat juga. Seorang pemimpin ini bukannya mudah, kena pagi bangun, kita bangun pagi ingat masalah rakyat, bangun petang kena ingat masalah rakyat, semua kena ingat masalah rakyat. So rakyat perlulah menasihati ataupun membantu seorang pemimpin ini dengan lebih baik. Okey, so kita seteruskan dengan slide yang seterusnya. Rakyat-rakyat yang ustaz kasihi sekalian, anak-anak murid ustaz. Bila kita dengar hikmah taat kepada pemimpin ni, apakah hikmah dia? Yang pertama, negara ataupun satu organisasi itu akan menjadi aman. Tak adalah kacau bilau, seorang nak ni, seorang nak ni, seorang tak nak dengar tu, seorang tak nak tu. So itu tugas pemimpin dan tugas rakyat-rakyat dia. Pemimpin mengarahkan dan rakyat-rakyat perlu sama-sama membantu apa yang diinginkan dan bermusyawarah antara satu sama lain. So organisasi ataupun negara akan jadi aman. Yang kedua pula adalah perpaduan dapat diwujudkan. So perpaduan dapat diwujudkan, satu benda tu bila kita nak, kita perlu berkongsi bersama, bila kita boleh share antara satu sama lain. So insya-Allah sama-sama akan mendapat dan sama-sama akan berjaya. Bukannya kita seorang-seorang buat, lepas tu tak nak dengar cakap pemimpin, kita tak nak dengar cakap rakyat. Macam mana untuk maju kalau tak ada kalau asyik-asyik berselisih yang faham. Dan yang terakhir adalah ekonomi menjadi maju. Sesebuah negara itu akan lebih maju bila kita dengar cakap pemimpin
pemimpin, bila kita hormat kepada pemimpin, ini asyik-asyik bangkang. Sampai bila? So beringat-ingatlah dan selamat beramal, dan itulah hikmah taat kepada pemimpin. Dan yang terakhir sekali, slide yang terakhir adalah kesan tidak taat kepada pemimpin. Rakyat-rakyat yang Ustaz kasihi sekalian, pemimpin ni adalah orang yang sentiasa dan diberi tanggungjawab untuk memimpin kita. Janganlah kita asyik-asyik membangkang ataupun kita tak dengar cakap dia. Kadang benda yang dia buat itu adalah untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. So kesan tidak taat kepada pemimpin ni apa dia? Yang pertama, pemimpin tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Macam mana pemimpin nak jalankan tugas dengan baik kalau rakyat pun tak nak dengar? Ini rakyat, tolong anak-anak murid Ustaz, tolong dengar cakap ketua kelas. Kalau ketua kelas suruh buat ni, sila buat. Kalau ketua kelas suruh buat ni, sila buat. Berbincang antara satu sama lain. Ini nanti kesan dia bila pemimpin, bila kita tak taat kepada pemimpin tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Malaslah pemimpin tu. Kan? Betul tak? Yang kedua pula, negara menjadi lemah dan masyarakat kacau bilau dan berpecah belah. So dekat sini kita boleh tengok, bila negara menjadi lemah, malaslah, ataupun negara ekonomi pun dah tak ada. Bila kita asyik-asyik membangkang apa yang pemimpin cakap, susah. Nanti tak dapat apa yang kita nak. So kita kena bermusyawarah antara satu sama lain. Kita perlu menyokong apa yang pemimpin nakkan. Boleh tak boleh? Kalau boleh, insya-Allah semoga dipermudahkan. Dan yang terakhir, terdedah kepada ancaman musuh. Ini yang dikatakan kalau sesebuah negara itu, bila kita tak sama-sama, bila kita tak menjaga ekonomi menjadi lemah dan terdedah kepada ancaman musuh, so negara akan kacau bilau, rakyat-rakyat semua tak nak dengar cakap, dan ramai musuh-musuh datang untuk membongkar ataupun merosakkan negara kita. Nak ke macam tu anak-anak murid Ustaz? Kalau tak nak, so silalah dengar cakap pemimpin. Kita perlu dengar, kita perlu bersyawarah, kita dengar dahulu apa yang ingin dicakapkan. Kalau yang baik kita ambil, kalau yang tak baik kita beri nasihat dengan cara yang baik. Boleh tak boleh? Kalau boleh, sama-sama kita menjaga hati kita dan kita mentaati apa yang diinginkan. Boleh tak boleh? Okey, so kita teruskan dengan penilaian pada hari ini, iaitu Ustaz buat melalui kuzi. So mari sama-sama kita menjawab soalan dan menguji kefahaman anda semua. Okey, kalau dah ready, jom kita tekan start. Play quiz. Jom. Kalau bersedia, kita tengok soalan yang pertama. Siapa cepat, dia dapat. Soalan yang pertama berbunyi, berikut ialah akibat negara mempunyai pemimpin tidak jujur. Adakah huru-hara ataupun aman damai? Betul, huru-hara. Yes, this right. Mumtaz. Okey, mari kita tengok soalan yang kedua yang berbunyi, antara berikut adalah ciri-ciri pemimpin yang baik kecuali berilmu, beramal soleh. Ni. Kita tengok siapa betul. Itukah jawapan dia. Nampak? Betul lagi. Tahniah, mumtaz. So seterusnya soalan yang ketiga yang berbunyi, dia memberi hadis, dan hadis ini petikan hadis di atas berkaitan dengan sah-sahlah. Apakah jawapan dia? Betul lagi. Pandai anak-anak Ustaz ni, pemimpin. Nampak kamu faham? Mumtaz. Seterusnya soalan belum habis lagi, relax. Orang yang bertanggungjawab terhadap ni itu merupakan adalah siapa betul? Siapa yang pandai? Betul lagi. Itulah yang dikatakan dengan maksud pemimpin. Bagus anak-anak Ustaz ni rupanya. Mumtaz. Seterusnya kita pergi yang soalan nombor 5 rasanya kan. Ini soalan yang berbunyi, apakah soalan dia? Kalau dah ready, ibu bapa ialah ketua keluarga. Betul tak betul? Betul. Pandainya anak murid Ustaz ni. Dan mumtaz sekali lagi. Dan yang terakhir, mari kita tengok pemimpin umat Islam di Malaysia diketuai oleh Perdana Menteri ataupun pandai dan laju anak murid Ustaz. Tahniah Ustaz ucapkan. So mari kita tengok ranking nombor berapa ni? Wow, game dah berakhir. Tahniah kawan semua.
Seronok main game tu. So dekat sini untuk akhiri kelas pada hari ini, Ustaz nak ingatkan kepada kamu semua, kalau kita nak menjadi seorang pemimpin, janganlah menjadi seorang pemimpin yang malas, dan jangan sesekali tak dengar cakap rakyat. Kadang pemimpin ni ego, asyik dia je betul. Salah. Semua rakyat ada hak. Semua pemimpin ada hak. Sama-sama kita duduk satu meja, kita dengar antara satu sama lain, kita boleh belajar antara satu sama lain. So Ustaz nak ingatkan kembali, maksud pemimpin ini adalah bila nanti masuk exam kamu boleh dapat. So masuk pemimpin, orang yang diberi tanggungjawab mempunyai sekumpulan manusia ataupun sesebuah organisasi. So kena ingat, pemimpin ini bukan kerja mudah. Kalau pemimpin ni rasa diri dia mudah, nak mengarah-arahkan orang, itu bukan pemimpin. So kena ingat ciri-ciri pemimpin dalam Islam. Jadilah pemimpin yang terbaik, bukan pemimpin yang malas, asyik-asyik nak suruh orang buat saja. So macam mana nak jadinya? So yang ketiga pula, tanggungjawab kepada pemimpin. Kita lah sebagai rakyat perlulah menjaga tanggungjawab kepada pemimpin. Janganlah asyik-asyik kita nak membangkang, janganlah asyik-asyik kita tak dengar nasihat. So kita boleh duduk ambil yang baik, mana yang buruk, kita boleh jaga antara satu sama lain. Boleh semua. Dan yang terakhir ataupun adab rakyat kepada pemimpin, kita perlu tahu adab dia macam mana. Kita perlu menjaga antara satu sama lain, barulah negara itu akan maju. Janganlah asyik-asyik membongak aja. Okey, dan yang seterusnya, hikmah taat kepada pemimpin. Apakah kebaikan bila kita taat, apakah keburukan yang kita dapat bila kita tak mendengar ataupun kita tak menjaga pemimpin, ataupun kita tak bersama-sama berada dalam satu organisasi yang baik. So negara akan kocak-kacir. So seterusnya, bila kita ingat cerita-cerita ataupun kita tengok cerita semut tadi, kita perlu tahu seorang pemimpin ini, bila kita beri kerjasama dengan baik, so insya-Allah sebuah organisasi ataupun sebuah negara akan menjadi lebih baik. So nak jadi negara lebih baik dan aman, sentiasa dengar ataupun kita ikut apa yang pemimpin arahkan. Macam waktu PKP hari tu, kita dengar cakap pemimpin, dan alhamdulillah sekarang ni negara kita, insya-Allah kita nak putuskan rangkaian COVID-19. So ingat sahabat-sahabat ataupun anak-anak ustaz yang ustaz kasih sekalian, jaga dan sentiasa menghormati pemimpin. Ingat, ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan ustaz ingatkan sekali lagi, jagalah adab dengan pemimpin. Dan kita kalau jadi seorang pemimpin, jagalah ciri-ciri dan tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin. Ingat, dan jom sama-sama kita baca doa akhiri kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah semoga kita dipermudahkan segala urusan kita, dan ingat, bila kita jadi seorang pemimpin, dipermudahkan segala urusan kita. Kita berserah kepada Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.